untuk memulakan. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Jadi pada sesi kali ini mungkin saya pertama sekalinya tentang kaedah ma la yakhlu anil hadisi fahuwa hadisun. Walaupun perkara ataupun kaedah tersebut daripada falsafah sekalipun, tetapi dia muafakat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau muafakat dengan Al-Quran Sunnah, tidak ada masalah daripada siapa pun, karena al-hikmatu dhalatul mu'minin. Kebijaksanaan itu daripada harta yang tercicir daripada orang Islam. Di mana saja kamu mendapatinya, kamu ambil. Jadi tidak ada apa-apa percanggahan pun. Bahkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran dengan ayat muhkamatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang seumpama dengan Allah Ta'ala, sikit pun tidak ada. Jadi sesuatu itu apa? Baharu. Maka tidak ada di zat Allah dan sifat-sifat zatiah Allah Ta'ala yang baharu. Karena kalau ada sesuatu yang baharu di zat Allah Ta'ala, pasti zat Allah Ta'ala juga baharu. Itu pasti. Dan kelompok yang membolehkan sifat zat itu sifat zatiah ataupun sifat zat Allah Ta'ala itu sifat baharu ialah kelompok karamiyah. Seperti mana di dalam kitab Asma' was Sifat, itu mazhabul karamiyati fi sifatayis sam'i wal basar. Mazhab karamiyah pada dua sifat sama' dan basar. Itu katanya karamiyah Inna Allah azza wa jalla lam yazal sami'an basiran bisam'iyatin wa basariyatin wasama'iyat. Apa maksud sam'iyatu di sini, di sisi karamiyah? Qudratuhu ala ihdatsi tasammu'in fi dzatihi. Kemampuannya Allah Ta'ala di atas mengadakan tasammu' fi dzatihi. Begitu juga basariyatu, qudratuhu ala ihdatsi tabassurin fi dzatihi. Jadi kelompok karamiyah ni dia mengiktikadkan sifat pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala itu sedia kalanya tidak ada. Hanya adanya pendengaran dan penglihatan tu bila adanya makhluk, dan dia duduk di bawah sifat fi'liyah. Dan bagi karamiyah tidak ada masalah pun ada sesuatu yang baharu di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang disebut oleh Ustaz Salman Ali tadinya tentang fa in qila, maka jika dikatakan wajhu istihalatihi, wajah mustahil bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama' dan basar, ataupun di sini dengan makna idza kana sam'uhu, in kana sam'uhu, jika adalah mendengarnya Allah dan melihatnya Allah hadisah ini, baharu kedua-duanya, sara mahallan lil hawadis, jadilah zat Allah Ta'ala itu ialah tempat bagi yang baharu. Wa huwa muhalun wa in kana qadimain ini, dan jika adalah Allah Ta'ala mendengar, jika adalah sifat pendengaran Allah dan sifat penglihatan Allah itu qadim, fa kaifa yasma'u sautan ma'duman, bagaimana Allah Ta'ala mendengar suara yang belum ada, wa kaifa yaral alama fil azali wal alamu ma'dumun, bagaimana Allah Ta'ala melihat alam pada azali dan alam ni padahal pada azalinya tidak ada, wal ma'dum la yura. Ini semuanya kata Imam Ghazali, as-su'alu yasduru an mu'tazili awil falsafi. Jadi dapat difaham di sini panjang lebarnya ulama-ulama Asy'ariyah memberi jawapan dan huraian. Itu semuanya sebenarnya sedang berperang dengan keras puak-puak falsafah dan puak-puak Mu'tazilah. Jadi macam mana ada orang kita kata ngaji ilmu sifat 20, ilmu tauhid sifat 20 yang dibentuk oleh Asy'ariyah Maturidiyah ni, orang panggil mengaji falsafah, sedangkan falsafahlah yang diperangi oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sehingga ada kadang-kadang di kalangan kita ni ada buat wak menganjing, apa mengaji Allah Ta'ala mendengar lawannya peka, atau maksud di situ pendengaran kau, sebab mendengar bukan lawannya peka. Ini kesilapan di kalangan kita juga. Mendengar lawannya tidak mendengar, itu nakidnya.
Lawan dengan makna did ialah mendengar, lawannya pendengaran, lawannya peka. Sedangkan Nabi SAW sendiri sebut ketika mana ada sahabat-sahabat yang berdoa dengan kuat, dengan nyaring, Rasulullah tegur, kasihan kepada diri kalian, ba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban. Jadi ini cara metod yang dibawa oleh Asy'ariyah sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran sebenarnya. Jadi panjang lebar yang dibahas sampai masuk kepada istilah-istilah falsafah, istilah-istilah ta'alluq, semua tu ialah bukan fardu ain dan tidak perlu pun orang awam untuk masuk mengarung di dalam perbahasan seperti itu. Nah, kemudian saya lihat tadinya ada beberapa yang panggil salah faham tentang ta'alluq. Nah, saya tengok di sananya ada ketidakjelasan maksud ta'alluq ni. Dikatakan ta'alluq tu ialah bukan perkara yang wujud pada a'yan, berarti amrun ma'dum. Terus lawannya ialah amrun ma'dum, amrun adami. Jadi sebenarnya bukan seperti itu cara difahami oleh ulama Asy'ariyah. Nah, sesuatu yang tidak ada, jenis dia bukan ada, tidak semestinya lawannya ialah dia panggil apa, lazimnya ialah tidak ada. Nah, bukan seperti itu. Ada benda yang tidak ada tetapi sungguh dia panggil. Nah, tidak ada tapi sungguh. Seperti contoh, seperti saya gerakkan tangan. Gerakkan tangan ni, nah, di mana kalau kita lihat adanya gerak pada tangan? Tidak ada. Apa yang kita lihat ni ialah tangan yang bergerak, bukan gerak yang ada pada tangan. Tapi gerak tu kita faham. Sungguh tak tangan saya bergerak? Sungguh. Itu menunjuk kata bukan tiap-tiap perkara yang kita tidak lihat lalu terus kita hukum dengan adam, dengan tidak ada. Bahkan di sana ada amrun i'tibari, dan amrun i'tibari bukan amrun adami. Dia amrun subutiyun, sungguh sabit fil azhan. Dan kalau kita nak bahas dengan panjang lebar lagi, Imam Ghazali itu sebut sampai ada beberapa jenis maujud ni. Maujud fil azhan, maujud fil kharij dan sebagainya dah. Banyak. Kemudian sebenarnya apa yang disebut oleh Ustaz Salman tadi tentang nampak seperti bercanggah-canggah di antara satu sama lain, itu sebenarnya telah diharmonikan oleh ulama-ulama mutaakhirin dengan ihtimal-ihtimal yang boleh difahami dengan secara mudah. Nah, seperti contoh, bagaimana Allah Ta'ala dikatakan mendengar perkara yang belum ada, belum ada, melihat perkara yang belum ada. Ini iktibar kepada suluhi qadim. Nah, mana melihat benda yang belum ada dan mendengar perkara yang belum ada, itu iktibar suluhi qadim. Bukan mendengar selalu sekarang, langsung mubasyarah. Sebab apa? Sebab belum ada lagi. Bagaimana nak dengar sekarang? Nah, jadi apabila benda tu benar-benar ada, maka benar-benarlah Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Nah, jadi semua perbahasan yang panjang lebar, nah, tentang ta'alluqnya, adakah dia bertakluk dengan perkara yang masmu'at atau mubsarat saja ataupun maujudat, ya memang berlaku khilaf. Tetapi khilaf-khilaf tersebut tidaklah membawa kepada keluar, saling mengeluarkan antara satu sama lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian tentang tidak tahu tadi. Oh, jadi kalau gitu ahli Asy'ariyah tu faham Allah Ta'ala mendengar dan melihat, dan mendengar tak tahu hakikat. Tidak tahu tu hakikat kunhi sifatih. Nah, tapi tidak ada ulama Asy'ariyah yang kata tak faham mendengar dan melihat tu apa. Tidak ada gitu. Semua ulama Asy'ariyah fahamlah apa makna mendengar dan apa makna melihat. Nisbah di kita makhluk. Nah, mendengar dengan sifat pendengaran yang Allah Ta'ala letak pada adatnya di telinga, dan melihat dengan sifat penglihatan yang Allah Ta'ala letak pada adatnya di dunia ni. Sekarang kita ni di dunia ni di anak mata, deria mata, deria telinga. Hakikat kita sendiri apa, hakikat penglihatan dan pendengaran itu pun hak kita sendiri pun kita tak tahu.
Cuba kita buat keluar daripada diri kita apa hakikat kunhi. Tu makna hakikat. Jadi jangankan yang di Allah, yang di kita pun kita tak tahu apa kunhi, hakikat. Dia panggil sifat pendengaran dan penglihatan yang di kita. Mimbabil aulalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita isbat Allah Taala bersifat dengan sifat pendengaran dengan dilalah iltizamiyah. Dia faham daripada ayat-ayat Quran tu dengan dilalah iltizamiyah. Sebab itulah Asy'ariyah tidak mengkafirkan Mu'tazilah yang mengingkari sama' dan basar. Sebab sama' dan basar ni tidak ada dengan secara dilalah mutabaqah, hanya dilalah iltizamiyah. Tetapi kalau dikatakan mengingkari Allah mendengar dan melihat, ini bahaya. Karena mendengar dan melihat ni sepakat semua. Tidak ada satu firaq, bahkan bukan Asy'ariyah di kalangan ahli sunnah wal jamaah saja, bahkan firaqil islamiyah tidak ada satu pun yang mengingkari Allah tu mendengar dan melihat. Sami'un basirun mutakallimun, itu tidak ada siapa yang ingkari. Allah mendengar, melihat dan berkata-kata. Cuma yang dikhilaf di antara ahli sunnah wal jamaah dengan firaq-firaq yang lain, apa makna Allah mendengar, Allah melihat dan Allah berkata-kata, Allah Maha mengetahui, apa maknanya? Jadi kalau Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka tu Mu'attilah, ingkar sifat. Tidak ada sifat di zat Allah Taala. Terus mereka kata Allah mendengar dengan zat, melihat dengan zat. Tidak ada sifat. Ataupun dikembalikan kepada sifat hayat, ataupun dikembalikan kepada sifat ilmu. Itu yang dikhilaf. Jadi kalau kita kata ulama Asy'ariyah ada yang melarang, jangan kata Allah mendengar kita, mendengar atau melihat kita sekarang ni. Ini bahaya sekali ni, tuduhan seperti ni dah. Jadi sampai saat ni saya belum dapat lagi bukti daripada Ustaz Salman di dalam kitab mana ulama Asy'ariyah melarang. Jangan kata seperti itu. Hanya kefahaman Ustaz Salman Ali saja yang mengatakan menurut huraian yang saya bentang tadi, apa yang saya faham, ulama Asy'ariyah kata itu yang diilzamkan oleh Ustaz Salman, dan tidak ada secara bukti soreh nyata bahawa Imam Ghazali pada suatu masa terdengar ada orang yang mengatakan begini-begini lalu Imam Ghazali larang. Imam Ghazali Asy'ariyah, itu bukti. Jadi tidak ada seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam mazhab Hanabilah, kitab-kitab Hambali, semuanya mengatakan sifat sama' basar tu ialah sifat zat, seperti apa yang saya baca dah di awal tadi. Al-Bahiyatul Wasita wa al-Lawami' al-Bahiyah wa Sawati'ul Asraril Athariyah. Ini kitab Imam As-Safarini, ini Al-Hambali, Athariyah. Beliau mengatakan semua sifat sama' dan basar, fasairu sifati zatiyah minal hayah wal qudrah wal iradah was sam'i wal basar wal ilm wal kalam wa ghairiha. Sama' dan basar itu ialah sifat zat, dia kata. Dan sairu sifatil khabariyah, mana sifat khabariyah, al-wajh wal yad minal wajhi wal yadaini wal qidami wal qadami wal ainaini, ini semuanya ialah qidam, qadimatun lillah, qadim. Banyak lagi dalam kitab-kitab Hanabilah, yang lain seperti al-ain wal athar fi aqaid ahli al-athar. Ini sebut setengah daripada sifat zat. Wa minha as-sami'ul basir, as-sami'ul basir, wa minha as-sami'ul basir, maha mendengar, maha melihat Allah Taala. Apa makna yang kita boleh difahami? Sifat as-sam'u wal basar. Ini banyak dalam kitab Hanabilah Athariyah. Semua mengatakan sifat sama' basar itu qadimaini zataini wujudiyaini muta'alliqaini bi kulli masmu'in wa mubsari. Semuanya mengatakan sifat zat, sifat qadim, sifat pendengaran dan penglihatan itu sifat ma'ani. Saya belum jumpa lagi di mana di dalam kitab Athariyah, ini bukan Asy'ariyah, ini Ainul wal Athar fi aqaid ahli al-athar. Ahli al-athar ni kebanyakan kawan-kawan kita di Perlis ni mengaku bahawa mereka akidah ahlul athar, ahlul athariyah, akidah ahlul hadis. Dan di dalam kitab Aqaid Athariyah ni,
Al-Imam Allamah Abdul Baqi Al-Mawahib Al-Hambali sebut wa bi annahu ta'ala sami'un basirun bisam'in wa basarin qadimaini zatiyaini wujudiyaini muta'alliqaini bi kulli masmu'in wa mubsari. Jadi berarti akidah Athariyah dengan akidah Asy'ariyah sama aja. Ini muka surat 31 boleh dirujuk dalam kitab Al-Ainu wal Athar fi aqaidi ahli al-athar. Disebut muka surat 31 as-sam'u wal basar. Nah, wa bi annahu dan bahwasanya Allah Taala sami'un basirun, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Mendengar dan melihat bagaimana? Bisama'in wa basarin, dengan pendengaran dan penglihatan. Penglihatan dan pendengaran Allah tu qadimaini zatiyaini. Qadim kedua-duanya, yang ada di zat kedua-duanya. Wujudiyaini, yang ada kedua-duanya. Jadi penglihatan dan pendengaran itu sifat yang ada. Sebagaimana sejauh mana ada, ghayahnya ada. Lau kushifa anal hijabu la ra'ayna. Kalau Allah Taala bukakan hijab, pasti boleh nampak sifat pendengaran dan penglihatan. Adapun mendengar dan melihat, itu bukanlah sifat yang berdiri ada di zat Allah Ta'ala. Itu ta'alluq sifat. Ta'alluq sifat. Jadi banyak lagi lah kalau kita nak baca satu persatu kitab-kitab Athariyah atau Hanabilah yang muafakat dengan Asy'ariyah sebenarnya. Muafakat Asy'ariyah. Dan perkara ni ialah ijma'. Ittafaqatil Hanabilatu wal Asy'ariyatu wal Maturidiyatu. Sepakat Hanabilah, Athariyah wal Asy'ariyah, Maturidiyah ala imtina'in qiyamil hawadis billahi jalla jalaluh. Tertegah, tidak boleh berdiri ada perkara yang baharu di zat Allah Taala. Jadi walakinnahum ikhtalafu fi qidami sifatil af'al. Tapi samak basar bukan sifat af'al. Itu sifat zat. Sifat af'al ni seperti sifat istiwa, nuzul, ityan, maji. Itu sifat-sifat af'al di sisi Hanabilah. Ataupun kita di sisi Asy'ariyah sifat khabariyah, sifat yang dikhabarkan oleh Allah Taala. Jadi ini sepakat. Kaedah imtina' qiyamul hawadi billahi ta'ala ini sepakat. Kenapa? Sifat yang mesti ada di zat Allah Ta'ala tu mesti kena qadim. Tidak boleh ada sifat yang baharu di zat Allah Ta'ala. Kalau ada sifat yang baharu di zat Allah Ta'ala, maka melazimkan zat Allah Ta'ala baharu. Ini lazim malzum. Mana boleh kita tolak lazim malzum? Sabab musabab, lazim malzum. Orang tolak lazim malzum macam orang yang tidak guna akal, lepas akal tu. Mesti kita guna akal. Jadi kalau ada sifat yang baharu yang dia ada di zat Allah Ta'ala, pasti zat Allah Ta'ala baharu. Itu suatu kelaziman yang kepastian dan disepakati oleh semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sama ada mazhab Athariyah, Hanabilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian ta'alluq itu bukanlah sifat yang dia ada di zat Allah Ta'ala. Adakah ta'alluq tu nafsiyun bagi sifat, fahamnya Asy'ariyah dah. Saya sudah sebut di awal tadi, ada peringkat yang fardu ain. Sekadar mana fardu ain untuk orang awam. Ulama Asy'ariyah sudah garis. Apa yang dibaca daripada Fakhruddin Ar-Razi, Al-Amidi, Imam Ghazali, perlawanan mereka dengan kelompok-kelompok sesat yang menyebabkan panjang lebar perbahasan, itu semua tidak fardu ain dan tidak boleh kita kata susah orang awam untuk memahami. Inilah menyebabkan tidak relevan kita guna mazhab Asy'ariyah, kita perlu tolak mazhab Asy'ariyah. Ini suatu ilzam yang tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi saya rasa itulah beberapa yang saya nak kritiknya dan nak bidahnya. Bermakna Ustaz Salman dalam kebanyakan yang disebut tadi hanya nakil saja, menakal qaul Asy'ariyah, tetapi tidak mengikut disiplin mazhab Asy'ariyah yang sebenar dalam memahami. Karena ta'alluq sifat dan sifat terjemahan Melayu pun
Tak boleh nak beza pendengaran, mendengar, didengar. Kadang-kadang letak situ, letak di lain-lain tempat. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak bagi tahu di sini. Diberikan kepada panelis pertama dan panelis kedua. Suka untuk saya ingatkan pada syarat-syarat dialog yang ke-9 pada sesi jawapan kepada persoalan hadirin, jumlah masa 2 minit maksimum, jumlah masa 2 minit yang diperuntukkan untuk bagi setiap soalan yang diajukan. Bermaksud ruang jawapan bagi panelis adalah 2 minit sahaja. Baik. Dan penanya soalan hanya diberikan maksimum 1 minit untuk bertanya soalan. Mohon diringkaskan dan tidak menjadi panelis yang ketiga. Yang ke-10, hadirin hanya dibenarkan bertanya 1 soalan sahaja bagi setiap orang dan maksimum hanya 5 soalan diperuntukkan untuk setiap panelis. Sesi soalan hadirin akan dilakukan secara bergilir-gilir, dengan soalan pertama diajukan kepada Ustaz Faiz dan kemudian yang kedua kepada Ustaz Salman dan sehinggalah kepada soalan yang terakhir. Kita sudah menyediakan mikrofon di bahagian kiri saya. Bagi yang ingin bertanya boleh mengambil tempat dan berdasarkan syarat-syarat tadi, soalan itu perlulah ringkas 1 minit sahaja soalan dan 2 minit bagi para panelis untuk menjawab. Mohon untuk memberikan nama dan meringkaskan soalan yang ingin diberikan. Soalan yang pertama akan diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Mohon bantuan mikrofon. Boleh, okey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amil Fikri bin Muhammad Syukur. Soalan saya ringkas. Adakah akidah yang dipegang oleh Nabi SAW sama dengan akidah yang dipegang oleh Asy'ariyah, Mutaakhirin dan Mu'asirin? Sekian, itu sahaja. Baik, terima kasih. Dan soalan pertama akan dijawab oleh Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Baik. Adakah akidah Asy'ariyah sama dengan akidah Nabi? Akidah Nabi sama dengan akidah Asy'ariyah. Baik, kalau kita kata usulul aqaid, pasti tidak terkeluar daripada apa yang telah dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiap-tiap apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui daripada agama dengan secara mudah, darurah, itu semua dipegangi oleh Asy'ariyah. Apa yang dibahas dengan secara mendalam, dengan secara dakik, halusi, itu bukanlah termasuk daripada akidah usulul aqaid. Jadi secara umum, ya pasti sama dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau soalannya seperti itu. Okay. Cukup Ustaz? Cukup. Baik. Terima kasih. Dan kita akan beralih kepada soalan yang kedua yang akan diajukan kepada Ustaz Salman. Silakan. Yang soalan yang kedua yang ingin diajukan kepada Ustaz Salman. Ada? Untuk Ustaz Salman tak ada. Boleh? Ada? Pada Ustaz Salman? Okey. Mohon tenang. Hormati majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lelaki hadza karamah itu. Saya nak tanya soalan kepada Ustaz Salman. Dengar perbahasan tadi bunyi macam berbelit-belit sangat. Apa nasihat Ustaz Salman kepada orang awam yang apabila dengar perbahasan ni dia rasa pening. Jadi akidah mana yang lebih mudah untuk dia faham kalau dia nak gunakanlah untuk diri dia lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam masa 2 minit dipersilakan Ustaz Salman. Yang paling mudah untuk orang awam dan sesiapa sahaja pada saya untuk menyamakan dataran khusyuk mereka
dan pemahaman yang mereka dapat secara langsung daripada ayat Al-Quran dan memahami realiti sebagaimana itu. Itulah yang disebutkan oleh Yazid bin Harun, dinakalkan oleh Al-Bukhari. Apabila kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, kita faham sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itulah yang paling mudah untuk orang awam. Kita baca hadis, apabila kamu solat di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu mengucapkan alhamdulillah, Allah akan menjawab hamadani abdi. Itulah yang kita faham. Bila kita mengucapkan alhamdulillah, kita percaya dengan penuh yakin ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan apa yang kita ucapkan dengan hamba-Ku sedang memuji aku. Jadi itulah yang paling dipegang dan itulah realitinya. Bagaimana mekanismenya, kita tidak perlu terperangkap dengan perbahasan mazhab, sehingga cara kita mengenal Tuhan kita dan memahami dalil-dalil agama ini terperangkap di dalam kaedah yang dilukis oleh ahli falsafah. Tidaklah Aristotle lebih mengenali Tuhan daripada para nabi. No, tidak sama sekali. Para nabi lebih mengenali Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh para nabi, oleh orang awam, itu mengandungi ilmu sebenar, bukan sekadar gambaran untuk menenangkan hati orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Arab. Bukan sekadar menenangkan mereka. Itu realiti untuk difahami, meskipun ia berbeza dengan apa yang telah dipegang oleh tokoh-tokoh ahli falsafah. Jadi balik kepada soalan tadi, yang paling mudah baca Al-Quran, baca hadis. Bagaimana difahami oleh orang awam mengikut konteks itu, itulah realiti sebenar. Tuhan tidak sama dengan kita. Tuhan tidak tertakluk dengan undang-undang manusia yang telah dicipta oleh manusia. Wallahu a'lam. Cukup terima kasih. Seterusnya kita akan berpindah kepada soalan ketiga yang akan diajukan kepada Ustaz Ahmad Faiz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Daniel. Soalan saya, kita tahu yang Asy'ariyah menggunakan jauhar dan juga arat dalam nak menjelaskan tentang kewujudan alam. Tapi hari ini kita tahu tentang wujudnya teori-teori seperti teori Big Bang yang menjadi bukti empirikal tentang kewujudan alam. Jadi adakah masih relevan mazhab Asy'ariyah menggunakan dua konsep itu pada masa kini, ataupun adakah mazhab Asy'ariyah sendiri perlu update metodologi akidah mereka supaya selari ataupun sejajar dengan perkembangan sains moden pada hari ini. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan 2 minit kepada Ustaz Ahmad Faiz. Metodologi yang dimaksud itu ialah metodologi untuk menyerang ataupun mempertahankanlah dah. Jadi jauhar arok itu bukan ilmu akidah dah, itu ilmu alat saja, ilmu makulatul asyar. Itu bukan satu satu pegangan. Tidak diperlu pun untuk orang awam tu mengetahui benda-benda lagu tu. Di dalam masa Asy'ariyah sekalipun, semuanya dengan mudah saja. Apa dalil yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan? Kalau dalil akal, kalau dalil Quran hadis tu memang pasti. Kalau dalam akal pun adanya makhluk ini cukup ya. Itu saja. Adapun tentang jauhar ara, makulatul asyar, tentang al-kam wal aina wal infi'a wal fa'lu, itu semua tu ialah alat untuk digunakan untuk berbahas dengan kelompok-kelompok seperti falasifah dan Mu'tazilah. Dan kalau benar perkara yang disebut tadi, saya pun tak tahu apa yang disebut tadi. Kut bahasa orang putih saya pun tak kerti lah apa benda. Kalau benar benda tu fakta, dan mungkin ilmiah, maka mazhab Asy'ariyah tidak ada satu pun sifat atau sikap untuk menutup pintu ilmiah. Mungkin boleh masuk, tak ada masalah. Cukup Ustaz? Terima kasih. Kita beralih kepada soalan yang keempat yang ditujukan kepada Ustaz Salman Ali. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukhari bin Abdul Rahman ingin bertanya kepada Ustaz Salman. Tadi Ustaz ada bincang tentang wujud fil a'yan dan sebagainya. Jadi soalan saya simple. Bagi Ustaz Salman, menurut Ustaz Salman, ada tak perbezaan
antara perkara wujud dan perkara yang subut? Menurut Ustaz Salman, ada tak perbezaan? Okey, kita bukan bincang wujud dan adam, tapi wujud dan subut. Jadi apakah pemahaman Ustaz Salman tentang hal ini? Adakah Ustaz Salman membezakan antara wujudi dan juga subuti? Wallahu a'lam. Dia 2 minit untuk Ustaz Salman. Ada tak beza antara wujud dan juga subut? Baik. Dua isu ini adalah isu yang berbeza. Subut, lawan kepada subut adalah sesuatu yang tidak sabit, tidak ada asas. Asas tidak ada asas. Tapi wujud, lawan kepada wujud adalah adam, tidak ada. Jadi ada perbezaan. Dua ini bukan satu isu yang sama, dia dua perkara yang berbeza. Sebab itu saya telah melakukan kritikan tadi. Kalau dikatakan wujudi, subuti, artinya dia memang ada. Tapi kalau subuti ghair wujudi, itu adalah mungkin boleh jadi dia sekadar subut akli. Subut akli tidak ada pada alam nyata, sekadar gambaran sahaja. Jadi jawapan mudah untuk soalan ini, subut bukan menjadikan sesuatu itu wujud. Boleh jadi dia subut di dalam akal, boleh jadi dia subut di dalam gambaran. Tetapi wujud sesuatu yang ada pada alam realiti. Lawannya adam. Bila para ulama Asy'ariyah mengatakan bahawa dia tidak wujud di alam realiti, artinya dia tiada. Katakanlah nak kata subut, benar-benar. Ya benar. Tapi kalau benar tak ada lah kiranya. Di situ sedikit sebenarnya untuk menjawab soalan. Dia bukan dua benda yang berbeza, subut dan juga wujud. Wujud lawannya adam. Subut boleh jadi subut pada akal, boleh jadi subut pada waqi'. Kalau subut pada akal, masih lagi adam di dunia waqi'. Ia masih tiada walaupun dia sebut pada akal. Kalau dia sebut pada khayalan, masih lagi tidak ada pada alam waqi'. Jadi subut, jangan digunakan hujah subut itu untuk membuktikan bahawa mentang-mentang ada subut, dia pun dianggap ada. Tidak, ada itu wujud. Kalau ghair mawjud, tidak adalah dia. Walaupun kita cuba berkali-kali untuk mengatakan sabit. Iyalah sabit, kalau tak ada juga. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, terima kasih. Kita berpindah kepada soalan kelima yang akan ditujukan kepada Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Razlan. Jadi saya baca sikit kenyataan Puan Faiz. Yahudi dan Wahabi itu adik-beradik teori pada akidah kerana sama beriktikad Allah itu di langit, duduk di atas arash. Akhlak mereka sama kerana keras, biadab dan zalim kepada orang Islam. Kalau ikut daripada perbahasan tadi, kita dengar yang mana Puan Faiz pun setuju kalau orang awam ni, kalau dia kata mendengar, kita terima mendengar. Kalau dia kata melihat, kita mendengar yang melihat. Tapi dalam kenyataan ini agak berbeza. So boleh tak Puan Faiz terangkan kenapa kenyataan ini keluar Yahudi dan Wahabi itu adik-beradik? Terang pasal apa tu? Kerana melihat ke mendengar beriktikad Allah di langit 1 minit sudah dan cukup. duduk di arash. Boleh terangkan? 1 minit sudah cukup dan Saya memilih soalan ini tidak perlu jawab sebab dia bukan berkaitan dengan tajuk. itu adalah hak kepada penjawab untuk menjawab ataupun tidak. Baik, kita tidak jawab Ustaz Faiz. Ya. Okey, terima kasih. Seterusnya kita akan bergerak kepada soalan yang ke-6 yang akan ditujukan kepada Ustaz Salman Ali. Assalamualaikum, saya Ainuddin Burhanuddin. Saya nak tanya Ustaz Salman Ali, apa pendapat Ustaz tentang Ibnu Taimiyah? Tadi Ustaz ada sebut yang sifat sama' dan basar itu adalah dua sifat yang qadim. Apa pendapat Ustaz tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahawa kedua-dua sifat itu adalah sifat yang hadis? Sempat baca sikit sebelum 1 minit. Inna Allah taqumu bihi al-umurul ikhtiyariyatu wa yaqulu annahu qama bihi absarun mutajaddidah hina tajaddudil mar'iyat lam takun qabla dhalik. Terima kasih. Okey. 2 minit dipersilakan Ustaz Salman. Okey, soalan ni menarik, saya suka soalan ni. Apabila Ibnu Taimiyah kata tajaddud berlaku, apabila dalam sifat tajaddud berlaku, jawapan bagi soalan ini sebiji sama apa yang Ibnu Taimiyah sebut dengan apa yang Ar-Razi sebut dalam Al-Matalibul Aliyah. Tajaddud tak ada siapa pun boleh nafikan. Kerana Zaid sebelum dia bercakap tak ada suara dia. Lepas dia bercakap Allah mendengar suara dia. Jadi tajaddud mesti berlaku di situ. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan apa yang disebutkan oleh Ar-Razi adalah sama. Cuma ini saya
Kita kena letakkan respect pada orang yang masuk dalam ilmu kalam dan membahaskan ilmu kalam. Istilah-istilah mereka, orang biasa di luar akan mudah menyalahkan mereka dan tak faham mereka. Tapi jago-jago bidang ini, apabila mereka bersuara, perkataan mereka sangat daqiq, perkataan mereka sangat berkesan, termasuklah daripada mana-mana mazhab sekalipun, Al-Amidi, Al-Abhari, Al-Razi, Ibn Taymiyah dan sebagainya. Cuma jawapan ringkas untuk soalan ini, betul lah sebagaimana yang telah disebutkan batil hawadith dalam bab ini termasuk Asy'ariyah, dan itulah contoh betul yang disebutkan oleh Ar-Razi terhadap pegangan Asy'ariyah dalam Al-Matalibul Aliyah sebagaimana saya terangkan tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Cukup, Dan kita berpindah kepada soalan ketujuh yang akan diajukan kepada Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Ustaz Faiz. Soalan saya berkenaan dengan kedua-dua aliran, salaf dan juga khalaf, yang saya percaya kedua-dua ahli panel setuju bahawa Athariyah ataupun Asy'ariyah kedua-duanya benar, kedua-duanya Ahlussunnah wal Jamaah. Soalan saya secara jujurnya, honestly speaking, kepada Ustaz Faiz, di antara kedua-dua aliran ini, yang manakah lebih mudah untuk dipelajari dan juga difahami untuk orang awam, khususnya kepada mereka yang baru memeluk agama Islam? Terima kasih. 2 minit diberikan kepada Ustaz Faiz. Di dalam dua-dua aliran tu sebenarnya ada tahap mudah dia dan ada tahap payah dia. Kalau Hanabilah, Athariyah, ketika mana mahu berdebat ataupun menjawab iskal ataupun syubhat daripada Mu'tarid, itu tetap juga menggunakan istilah-istilah falsafah seperti jisim. Imam Bukhari bahkan dalam kitab Al-Khalqu Af'alil Ibad ada menggunakan perkataan jisim dan sebagainya dah. Jadi ilmu tauhid metodologinya mengikut aliran Asy'ariyah ke Maturidiyah ke Athariyah ke, ada tahap fardu ainnya dan ada tahap fardu kifayahnya. Dan tahap fardu ain pasti mudah, tak kira mana-mana aliran, pasti mudah. Saya telah bentang di awal tadi betapa mudahnya untuk memahami yang tahap fardu ain bagi orang yang awam. Jadi boleh pilih mahu Maturidiyah, mahu Asy'ariyah atau Athariyah. Athariyah yang sebenarlah, Hanabilah, Athariyah Ahlul Hadis yang sebenar, itu pasti ada tahap mudahnya itu fardu ain dan tahap payahnya itu fardu kifayah. Jadi untuk orang awam dan mula masuk Islam cukup yang fardu ain saja. Akidah jami', akidah yang menghimpun, yang mujmal, itu. Cukup Ustaz? Cukup. Okey, terima kasih. Kita beralih kepada soalan yang ke-8 yang akan diajukan kepada Ustaz Salman Ali. Dipersilakan 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan saya kepada Ustaz Salman Ali. Beritahu nama? Nama saya Muhaimin. Soalan saya kepada Ustaz Salman Ali, apa pandangan Ustaz Salman apabila ada seseorang mendakwa bahawa ada sesuatu yang Allah tidak cipta? Saya tak tahu itu berkaitan dengan ta'alluq tanjizi ataupun amr i'tibari ataupun a'arid, mufarid ataupun lazim ataupun mufarid, iaitu sesuatu yang Allah tidak cipta, iaitu antara bentuk dengan objek. Dan ini amat memeningkan orang awam. Antara Allah menciptakan sifat, Allah tidak menciptakan sifat, tetapi bentuk itu, objek itu, dan dikatakan bahawa sifat itu Allah tidak menciptakan. Dikatakan benda ini tidak sesuai dikhabarkan kepada orang awam, tetapi disebarkan di dalam masjid. Allah tidak menciptakan bentuk itu, tetapi sekadar objek saja. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Terima kasih. 2 minit kepada Ustaz Salman. Baik, ini kalau soalan ni tanya, betul lah jawapan ini adalah i'tibari intiza'i. Ini bukan ma'dum, ini wujud, tapi dia tak berdiri sendiri. Bulat tu apa? Kita tak tahu, melainkan ada lukisan bulat ataupun ada benda yang berbentuk bulat.
Jadi apakah Allah cipta? Pastilah Allah menciptakan dia. Senang. Kenapa kita nak susah-susah cakap Allah cipta pinggannya tapi bentuk mulut bukan Allah cerita? Kenapa perlu masuk dalam perbahasan falsafah yang menyakitkan kepala macam ni? Contoh kenapa perlu masuk begini dalam perbahasan? Saya rasa ini tak perlu diketengahkan kepada sesiapa. Tapi saya suka soalan ni sebab jawapan dia, kalau nak tanya di mana sesuai digunakan perkataan amr i'tibari intiza'i yang disebutkan oleh Ustaz Faiz tadi, di sini tempat paling sesuai digunakan. Ada benda dia tak berdiri sendiri, tapi dia berdiri bersama dengan perkara lain, itu i'tibari intiza'i. Tapi bukan tentang ta'alluq tanjizi hadis. Yang ni cerita lain, yang ni cerita tak ada, sebagaimana disebutkan oleh Ar-Razi. Wallahu a'lam. Cukup terima kasih. Kita akan pergi kepada soalan yang terakhir kepada Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nak menanyakan kepada Ustaz Faiz. Nama, boleh tahu nama? Nama saya Muhammad Zaimir Rosli. Dari sini saya nak tanyakan pandangan Ustaz Faiz tentang akidah salafiyah. Adakah ia benar ataupun sesat? Dan jika seseorang itu menolak akidah Asy'ariyah secara total, adakah dia juga dikira sebagai sesat? Okay. Persilakan 2 minit Ustaz Faiz. Kalau dia yang dimaksud ialah akidah salaf dengan makna salaf yang sebenar, salaful ummah, akidah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, a'immah madzahibil arba'ah, akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang sebenar, maka tidak boleh kita kata soalan tadi apa tu? Sama ada dianggap sebagai sesat. Tidak boleh kata sesat. Sebab itulah faham ahli sunnah wal jamaah. Kalau mafhum salafnya itu, dan Asy'ariyah pun sebenarnya ada 2 tariqah, tariqah manhajus salaf, iaitu manhaj taslim, dan manhaj satu lagi manhajul kalami, iaitu manhaj ahkam, manhaj berdebat dan sebagainya. Jadi kalau kita kata salaf tu ialah yang dimaksudkan ialah salaful ummah yang dahulu tu, Imam Syafi'i, mazhabul arba'ah, seluruh imam-imam salaf, dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi hanya sebagai memperkukuhkan lagi, memperkuatkan lagi, bukan menjadikan mazhab yang baru. Jadi salaf yang seperti itu tidak boleh kita kata sesat. Adapun kalau kita kata salaf tu ialah yang mendakwa salaf tetapi pegangannya membawa kepada tajsim dan tashbih, maka ini tidak boleh dikatakan salaf. Bukan akidah salaf. Ini akidah tajsim dan tashbih. Itu saja. Cukup. Terima kasih. Dan soalan terakhir yang ke-10 buat Ustaz Salman. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afdal. Soalan saya mudah ya. Untuk Ustaz Salman, apakah tolak ukur kebenaran itu mesti dengan kefahaman orang awam, iaitu dengan maksud jika perkara itu susah untuk difahami, mestilah difahami oleh orang awam, benda itu salah. Kalau benda itu mudah untuk difahami oleh orang awam, benda itu benar. Itu saja. Baik, terima kasih. 2 minit kepada Ustaz Salman. Saya suka soalan ini, menarik juga. Apakah orang awam faham macam mana tu dikira kayu ukur bagi menentukan akidah itu betul atau tidak? Ini penting untuk kita faham. Persoalan pertama yang perlu dibangkitkan, Al-Quran itu kitab ilmu ataupun kitab untuk mengelabui mata orang? Itu dua isu yang perlu diselesaikan. Kalau kita menganggap Al-Quran itu kitab ilmu, kitab mengandungi kebenaran, bukan sekadar untuk control human behavior, tapi mengandungi kebenaran. Okey, kalau Al-Quran mengandungi kebenaran, soalan kedua yang perlu ditanya di sini, apakah Al-Quran bercakap dengan bahasa dataran orang awam ataupun Al-Quran ada special code yang hanya difahami oleh orang yang berfalsafah? Soalan yang kedua. Maka ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah Al-Quran berbicara dengan dataran bahasa orang awam. Nabi tidak pernah menganjurkan para sahabat untuk memahami Al-Quran dengan secret code yang orang awam tak faham. Apa yang disebut Al-Quran simple. Kalau saya boleh bagi satu contoh tentang inilah uhibbul afilin falamma afalat, bila matahari hilang Ibrahim kata itu bukan Tuhannya. Al-Tabari membawakan banyak tafsiran daripada para ulama. Apa maksud afalat? Hilang. So Tuhan tak boleh hilang. Datang ahli-ahli falsafah kemudian kata bukan. Maksud afala itu bukan hilang tapi berubah-ubah. Kerana daripada hilang itu terbitnya berubah-ubah. Jadi Tuhan tak boleh berubah-ubah. Sifat Tuhan mestilah statik, tidak ada perubahan padanya. Itu bukan difahami oleh orang awam.
Dan kalau tengok dalam At-Tabari, tidaklah ditafsirkan sebegitu. Ditafsirkan, tafsiran para ulama salaf adalah sebagaimana difahami oleh orang awam. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertakluk ataupun tidaklah wajib mengikut apa yang difahami oleh tidak Aristotle, tidak Plato, tidak Aristotle, Plato ataupun Socrates. Tak. Siapa kata Aristotle lebih betul daripada Plato ataupun Plato lebih betul daripada Socrates? Tak. Tiga-tiga tu buang jahanamlah tiga-tiga tu. Apa yang datang dalam Al-Quran yang difahami oleh orang yang khitab itu turun kepadanya, itulah kebenaran. Kerana kitab Al-Quran buku kebenaran. Wallahu a'lam. Terima kasih. Cukup 2 minit. Alhamdulillah, kita telah selesai daripada sesi yang keempat, sesi soal jawab bersama dengan hadirin. 5 soalan kepada kedua-dua belah pihak, iaitu panelis, dan kita akan berehat selama 5 minit sebelum kembali kepada sesi terakhir, iaitu sesi penggulungan.